Hai hipnotis kalian. Salam hidup hebat luar biasa. Berjumpa lagi di channel Master Ray, sembang santai bawah sedar dan hipnosis kejayaan untuk kehidupan. Siapa bahagia, insya-Allah dia mudah berjaya. Lama betul kita tak bersua. So, saya Master Ray yang mahu belajar, menguasai dan membangun sama-sama dengan anda semua. Selamat berjumpa lagi tuan-tuan dan puan. Hipnotiwak. Jika anda seorang peminat dan pembelajar yang minat dan merasa perlu untuk belajar tentang seni hipnosis atau yang berkaitan dengan teknologi fikiran dan emosi bagi mendorong diri untuk sukses lebih daripada biasanya, boleh follow perjalanan dan perkongsian kami di sini. Pertamanya, saya mohon maaf hampir beberapa bulan kebelakangan ini tak dapat langsung untuk upload video-video baru. Dan selamat tahun baru 2021 kepada anda semua. Terima kasih sebab menonton video saya. Jadi banyak perkara berlaku tuan-puan di sepanjang tahun 2020. Pada Oktober 2020, angka COVID meningkat tuan-puan. Banyak perkara yang terkendala. Perancangan-perancangan yang sedang disusunkan hampir kesemuanya berlaku sebaliknya. Tuan-tuan dan puan, itulah ujian dalam kehidupan ini. Kadang dia datang tanpa kita duga dan sedia. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan yang mengikuti saya sekarang ini dalam keadaan yang baik, makin berkembang sukses daripada yang biasanya. Apa topik menarik kita untuk video kali ini? Tuan-tuan dan puan, kita nak bersembang sedikit tentang tahun baru kan 2021 ni. Apa rutin menarik ataupun rutin luar biasa yang orang berjaya banyak lakukan dalam hidup dia. Kurang lebih tentang rutin kejayaan. Untuk video kali ini, tuan-puan, ada 3 rutin utama yang ingin saya kongsikan kepada anda semua. Baik, rutin yang pertama, tuan-puan, rutin yang pertama adalah bangun awal pagi. Ada orang berjaya dibuat kelab 4 pagi lah, buat kelab 5 pagi lah. Memudahkan dia bina satu circle tuan-puan. Satu circle yang sama-sama bangun pagi tuan-puan, sama-sama buat benda yang elok ataupun benda yang positif untuk setiap hari, setiap awal pagi. Jadi poin dekat sini tuan-puan, bangun awal pagi sebenarnya dapat bantu kita tuan-puan untuk lebih produktif lah. Semangatnya pun lain macam bila kita bangun awal ni. Apa best bila kita bangun awal tuan-puan? Kita bangun awal, kita dapat urus masa kita dengan baik. Kita dapat buat persediaan awal. Kalau anda Muslim, anda beragama Islam tuan-puan, bila kita bangun awal tuan-puan, kita dapat solat subuh pada awal dan tepat waktunya dengan gembira dan bahagia, insya-Allah tuan-puan. Jadi feel kita tu best setiap pagi. Apa kita boleh buat pada waktu pagi tuan-puan? Apa perkara atau rutin kita kena bina waktu pagi? Adakah setakat bangun pagi saja? Tak. Tapi apa yang best kita boleh isi masa kita pada awal pagi adalah mulakan diri dengan bersenam. Buat senaman ringkas tuan-puan pun okey. Berjalan pantas setiap pagi, keluarlah pergi berjalan. Dekat area rumah ke, kalau anda boleh ke taman rekreasi berdekatan, anda pergi. Habiskan 10,000 langkah, 5,000 langkah. Nah, dengar macam susah, macam berat tuan-puan. Saya tak suruh jogging, saya tak suruh berlari. Tapi cukup anda berjalan pantas saja. Tuan-tuan dan puan, gunakanlah gadget ataupun alat apa yang sekarang ini ada tuan-puan untuk mengira langkah dan jarak. Jadi anda boleh gunakan untuk bantu ukur proses perjalanan anda tuan-puan. Tak mampu buat 10,000, kita buat 5,000. Tak mampu 5,000, kita buat 3,000. Tak mampu juga, buatlah 1,000. Asalkan ada proses bermula tuan-tuan dan puan. Kalau anda yang menonton video saya ini kemudian anda mengamalkan, anda buat tuan-puan, dan anda merasakan kesan yang baik, kesan yang positif pada diri anda, jangan lupa kongsikan pengalaman tersebut pada bahagian komen. Nah, dalam rutin kejayaan pada waktu pagi tuan-puan, apa yang paling penting saya pesan ataupun saya kongsikan pada peserta saya, pada didikan saya tuan-puan, adalah tentang amalan menuliskan. Menuliskan 5 perkara, paling minimum 5 perkara penting yang nak diselesaikan pada hari ini, yang mesti diselesaikan pada hari ini tuan-tuan dan puan. Jadi kena tulis, senaraikan, buat checklist apa yang perlu dibuat pada setiap hari tersebut yang mesti diselesaikan. Boleh. Jadi orang berjaya dia tahu jelas apa dia patut buat pada setiap hari, walaupun dia duduk dekat rumah,
walaupun dia buat office dekat rumah, terpulang dekat mana pun dia berada tuan-puan, kadang kita nampak dia macam tak buat apa, tapi dia tahu perkara dengan jelas apa dia nak kena buat, apa dia nak kena capai, yang kadang kita tak perasan dia buat benda tu, dia je tahu tuan-puan. Perkara yang kedua tuan-puan, iaitu tentang sarapan pagi tuan-puan. Ambillah sarapan yang berkualiti, rujuklah pakar, rujuklah mereka yang faham tentang pemakanan kesihatan tuan-puan. Jadi apa kata tahun 2021 ni kita bina perkara yang banyak. Kadang ramai orang remehkan buat pagi ni, tak ambil sarapan, sibuk dengan kerja dia kan. Sarapan yang baik dan bagus bukan sahaja untuk kesihatan kita tuan-puan, tapi kesihatan otak kita juga yang kita nak pakai lama dengan tuan-puan, betul Jadi boleh. Yang kedua adalah tentang sarapan pagi. Jadi itulah permulaan energi, tenaga, nutrisi yang kita nak bawa untuk guna pada setiap hari dalam kita bertugas ataupun berkarya tuan-puan. Perkara yang ketiga adalah perkara yang sangat penting juga, rutin yang penting kita kena buat pada tahun 2021 ini adalah menjaga tidur kita. Betulkan jadual tidur kita tuan-puan. Tidur pada awal malam tuan-puan. Lepas isyak jam pukul 9 malam dah prepare lah. Abaikan semua benda-benda yang lain, okey. Nah, dah siap-siap untuk tidur. Jadi bila kita tidur awal, kita bangun awal tuan-puan. Orang dewasa kena tidur 6, 7 hingga 8 jam tuan-puan. Bukan sikit-sikit tidur tuan-puan, tapi dia tidur cukup. Tidur nak dapatkan tidur berkualiti. Tidur kita ada 4 fasa tuan-puan. Ringan, sederhana, dalam dan sangat dalam tuan-puan. Jadi kalau boleh kita dapatkan satu pusingan ni lah ketika kita tidur. Supaya kita ni tak terjaga, baru nak masuk pada fasa seterusnya tu kita dah kerap terjaga, tidur tak berkualiti. Jadi kalau boleh kita tidur dalam keadaan yang sangat baik lah, berkualiti. Perlukan preparation yang baik lah. Orang berjaya, dia sentiasa prepare tuan-puan. Jadi kita kena buat untuk dapatkan nikmat tidur lah. InsyaAllah. Kalau anda tak percaya tidur ni sangat dahsyat punya efek tuan-puan, anda tanya pada mereka yang tak dapat kualiti tidur yang baik, yang terjejas setiap kali nak tidur, yang ada macam-macam isu tuan-puan, untuk dapat tidur yang lena. Nah, banyak pengalaman daripada klien saya sendiri pun tuan-puan yang tak cukup tidur tuan-puan. Mereka banyak terdedah dengan pelbagai masalah-masalah lain, termasuk masalah kesihatan lah selalunya tuan-puan. Jadi mereka selalu minta untuk dibantu supaya dapat tidur yang lena tuan-puan. Sungguh tidur adalah sebuah nikmat yang tak dapat kita dustakan tuan-puan. Apa kata mulai hari ini tuan-puan, kita cuba usahakan untuk dapat tidur yang lena, tidur yang baik. Jadi nak tidur yang baik macam mana? Kena prepare lah daripada awal sebelum tidur. Kena ada mindset yang betul. Kita kena tidur awal. Sebab dalam tidur ni tuan-puan, yang menariknya apa? Bila masuk pada fasa yang sederhana, sampai fasa yang sangat dalam tuan-puan, dekat situ berlakunya proses sel tubuh kita dibaiki tuan-puan. Dan filing pada otak kita disusun dengan baik. Ini dapat meningkatkan keupayaan otak kita jauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya tuan-puan. Akhir kata daripada saya, kita kongsi benda baik, kita cakap benda baik, kita buat benda baik, bukan nak tunjuk kita ni baik, tapi kita buat sebenarnya untuk bantu diri kita juga, dorong jadi orang yang baik, orang yang bermanfaat daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan amalan kita ni diterima dan kita benar-benar terdorong jadi orang yang baik. InsyaAllah. Saya Master Ray, jumpa anda lagi.